Tertiduran sama teman-teman yang nggak tahu, bangun dia nggak ada di kandang. Ini Gibran, atau nama panjangnya Muhammad Gibran Ar-Rashid. Gibran ini adalah seorang budak berumur 14 tahun yang pernah hilang di sebuah gunung. Cara budak ini hilang agak luar biasa guys. Cuba korang bayangkan, 5 hari pihak berkuasa dan keluarga budak ini buat pencarian atas kehilangan Gibran ni, tapi tak dapat ditemukan. Ada yang mengatakan Gibran ni hilang diculik oleh bunian. Ada pula yang mengatakan si Gibran ni mungkin dah dimakan binatang buas, dan pelbagai lagi teori-teori yang agak merimaskan telinga pada si keluarga Gibran ni. Dan yang jadi menariknya kisah Gibran ni tiba-tiba dapat diselamatkan dan kembali pulang pada keluarganya pada hari ke-6 dalam keadaan sihat tubuh dan badannya. Semasa Gibran ni ditemukan, Gibran memberitahu yang dia ditemankan oleh 3 orang wanita, dan Gibran memberitahu lagi yang dia sebenarnya tak sedar yang dia sebenarnya sedang hilang dan orang sebenarnya sedang mencari Gibran ni. 6 hari, mana dia pergi? Siapa pula lah 3 wanita yang ada dengan dia tu? Interesting. Sebelum aku bercerita lebih panjang dan lebih dalam, aku harap korang tak lupa untuk tekan butang subscribe, like and push notification bells untuk video-video yang lebih menarik di masa yang akan datang. Gibran ini adalah warga Indonesia. Pada tahun ini iaitu 2021, Gibran ini berumur 14 tahun. Dan kisah Gibran ni masih lagi fresh sebab kejadian Gibran ni terjadi pada tahun ini. Jadi nak dijadikan cerita, ada satu hari ni Gibran ni adalah berkenalan dengan satu kumpulan dalam laman sosial, iaitu dalam phone dia. Lepas tu Gibran ni borak-borak dengan kawan-kawan dia tu. Lepas tu mereka ni satu kumpulan berhajat nak buat satu trip atau ekspedisi untuk panjat ke Gunung Guntur, iaitu sebuah gunung yang terletak di Jawa Barat, Indonesia. Selepas Gibran ni dah berbincang dengan mak dan juga ayah dia, akhirnya mak dan ayah dia setujulah untuk lepaskan anaknya si Gibran ni pergi ke gunung tu. Gibran mula pergi ke gunung ni pada 17 September 2021 dengan 13 orang kawannya lagi yang dia kenal daripada laman sosial ni tadilah. Pada hari kedua Gibran dekat gunung tu, Gibran ni ada telefon dan video call mak dan ayah dia untuk memberitahu betapa seronoknya dia dekat sana guys. Korang bayangkan lah guys, budak form 2 dapat naik gunung macam tu dengan kawan-kawan lagi kan. Memang seronok lah cerita dia. Jadi boleh dikatakan pada hari pertama dan hari kedua ni memang tiada sebarang masalah langsung. Dia enjoy dengan trip tu dan dia happy dengan kawan-kawan dia pada masa tu. Masa hari kedua diorang dekat situ, Gibran dan kawan-kawan dia ni, masa ni diorang tak pergi lagi ke puncak gunung. Masa ni dia hanya berkemah dalam kawasan gunung tu saja, iaitu bertempat di pos 3. Untuk senang korang faham, maksudnya dia santai-santai dulu, lepak-lepak dulu kan dekat tengah-tengah atau mana-mana dalam kawasan gunung tu lah. Dan keesokan harinya, sebelum mereka satu kumpulan ni terus pergi mendaki ke puncak gunung, beberapa kawan Gibran ni ternampak yang Gibran ni masih belum bersiap. Maksudnya Gibran ni masih lagi tidur dalam kemah dia masa tu. Jadi kawan-kawan dia ni guys datang dan tanyalah Gibran ni, kenapa belum bersiap lagi kan? Kita orang semua dah nak naik ke puncak, kenapa Gibran ni belum bersiap lagi? Lepas tu Gibran ni menjawab yang dia tak nak ikut. Kawan-kawan Gibran ni macam pelik lah, Gibran ni fikir apa kan, tiba-tiba tak jadi pula dia nak naik ke puncak gunung tu kan. Jadi disebabkan dia tengok Gibran ni mungkin tengah mengantuk, jadi dia abaikanlah si Gibran ni. Lepas tu naiklah kawan-kawan Gibran ni ke puncak gunung tu, dan Gibran ni sambung balik tidur dekat kemah tu sorang-sorang. Dan keesokannya tu pada 20 September, semasa kawan-kawan Gibran ni balik di kemah tu semula, lebih kurang dalam pukul 3 petang, kawan-kawan Gibran ni mengatakan yang Gibran dah tak ada dalam kemah masa tu. Pada mulanya kawan-kawan dia fikir mungkin dia ni pergi mandi ke, pergi cari air ke, ataupun cari makan ke kan. Tapi lepas dia orang dah rasa agak lama menunggu si Gibran ni tak balik-balik ke kemah, jadi kawan-kawan Gibran ni mula buat pencarian, mula panggil-memanggil, tapi tak ada sebarang petunjuk guys. Jadi lepas dah puas diorang ni mencari-cari si Gibran ni tapi tak jumpa-jumpa, akhirnya diorang pergi ke bawah gunung tu di mana ada satu pondok keselamatan, dan mereka membuat aduan tentang kehilangan si Gibran ni tadi. Tak lama lepas tu penjaga-penjaga yang ada dekat pondok tu naiklah ke tempat mereka berkemah ni, dan mereka cek kemah Gibran ni tadi, dan mereka mendapati barang-barang Gibran ni ada lagi dekat situ. Dan apa yang mencurigakan diorang masa tu, handphone Gibran ni masih lagi menyala, dan Gibran ni macam pelik lah, kenapa dia macam sengaja tak bawa phone dia bersama dengan dia walaupun dia keluar daripada kemah tu. Jadi kes Gibran ni disampaikan pada pihak berkuasa masa tu, dan tak lama lepas tu pihak penyelamat dan juga kru-kru pendaki ni datang ke gunung tersebut untuk buat pencarian si Gibran ni. Untuk pengetahuan korang semua, biasanya pencarian orang hilang ni akan dilakukan selepas 24 jam mangsa menghilangkan diri.
Tapi atas budi bicara keluarga dan kawan-kawan si Gibran ni, mereka mulakan pencarian pada hari yang sama guys. Hari pertama pencarian ni dimulakan, boleh dikatakan tiada sebarang tanda-tanda penampakan budak si Gibran ni. Dan ditambah pula masa tu cuaca orang cakap tak mengizinkan lah. Jadi mereka terpaksa berhenti pencarian pada hari itu. Dan pencarian tu diteruskan lagi pada hari kedua dan juga hari ketiga. Dan pihak penyelamat memberitahu pada keluarga si Gibran ni, berkemungkinan besar Gibran ni memang tak dapat diselamatkan lagi dah. Bagi mereka, budak berumur 14 tahun ni belum tentulah boleh survive berhari-hari tanpa makan dan juga minum yang cukup lah. Dan ada juga yang buat teori mungkin budak ni dah meninggal kelaparan ke. Ada yang mengatakan mungkin meninggal sebab dimakan oleh binatang buas, dan ada juga mengatakan mungkin lemas dalam sungai-sungai yang terdekat. Jadi disebabkan keluarga dan kawan-kawan Gibran ni tak puas hati dengan keputusan akhir daripada pihak yang ada dekat situ, keluarga Gibran ni merayu dan mendesak pada pihak penyelamat untuk teruskan lagi keep digging pencarian si Gibran ni tadi. Dan masuk pada 24 September, penyelamat dan keluarga Gibran ni macam dah nak give up. Diorang macam dah nak putus asa lah dalam pencarian Gibran ni tadi. Tak lama lepas tu, lebih kurang dalam petang sebelum masuk waktu maghrib, Gibran ni ditemukan di tepi sungai dalam keadaan seperti orang sedang khayal atau orang sedang dipukau guys. Dan masa ni semua penyelamat dan keluarga merasa hairan lah dengan situasi yang terjadi kat situ masa tu. Dia orang rasa pelik sebab mereka dah lalu dekat situ berkali-kali, tapi entah macam mana dengan izin Tuhan, si Gibran ni ditemukan dekat situ guys. Lepas tu si Gibran ni terus dibawa turun ke gunung tu untuk menerima rawatan selanjutnya lah. Ramai orang yang ada dekat situ tertanya-tanya macam mana Gibran ni boleh bertahan selama 6 hari dalam hutan dengan cuaca beragam-ragam kan, dan apa yang dia makan, dan macam mana dia boleh hilang. Dan kata si Gibran ni masa tu, sebelum dia hilang tu, dia masih ingat sebenarnya dia sedang tidur lagi, dan secara tiba-tiba dia terkejut je bangun daripada tidur tu. Dia dah ada dekat satu tempat pada siang hari, di mana di luar kemah dia tu ada sungai yang berwarna kuning tapi jernih. Dan kata si Gibran ni, selama dia ada dekat situ, dia ditemankan 3 orang wanita dan 2 orang lelaki yang memakai serba-serbi putih dan berkulit putih. Tapi Gibran ni tak berapa nampak lah riak wajah 5 orang ni tadi, sebab mereka seolah-olah menutup muka mereka tu dengan kain. Dalam 3 orang wanita yang teman si Gibran ni tadi, salah seorang daripada wanita itu adalah wanita tua. Dan wanita tua inilah yang selalu bagi makan pada si Gibran ni tadi selama Gibran ni hilang. Dan makanan yang selalu diberi pada si Gibran ni masa dia hilang tu dan bersama dengan orang tua tu adalah nasi dan juga ikan. Katanya lagi si Gibran ni, salah seorang daripada wanita tu mengajak dia bermain-main dan mengajak dia untuk pulang ke rumah wanita tu. Tapi si Gibran ni macam menolak guys. Dia macam tak nak pergilah rumah perempuan tu kan. Dan si Gibran ni menolak sebab dia nampak rumah yang ditunjuk oleh wanita tu betul-betul duduk di tebing gunung. Jadi guys, dari sinilah dia merasa pelik dan merasa ada sesuatu yang tak kena dengan situasi yang dia tengah hadapi masa tu. Tengah si Gibran ni bermain-main dengan perempuan tu, tiba-tiba dia terdengar suara azan berkumandang sayup-sayup je dekat telinga dia. Dan tak lama lepas tu pula, dia terdengar suara orang memanggil nama dia guys. Jadinya guys, disebabkan dia dah terkejut dengan kejadian tu, dia dengar macam ada orang panggil nama dia kan. Jadi dia tergelincir dekat tebing gunung tu, dan dia sedar tak sedar dia dah berada dekat tepi sungai, iaitu tempat di mana penyelamat ni tadi jumpa si Gibran ni. Si Gibran ni sebenarnya tak sedar yang dia sebenarnya dah hilang selama 6 hari. Sebab katanya si Gibran ni, masa dia bersama 5 orang yang dia jumpa tu, dia tak bertemu dengan waktu malam. Maksudnya guys, selama 6 hari dia dekat dalam tu, atau bersama 5 orang yang dia jumpa tu tadi, dia hanya berjumpa dengan waktu siang sahaja. Dan Gibran ni memberitahu yang dia merasa yang dia sebenarnya macam, lebih kurang dia rasa macam hilang dia tu dalam 3 atau 4 jam. Maksudnya dia tak rasa macam dia duduk dengan 5 orang tadi ni selama 6 hari. Jadi dengan kejadian si Gibran ni, ramailah warga-warga dekat situ bercakap yang Gibran ni masuk alam bunian lah, diculik dengan makhluk gaib lah, jin lah, dan macam-macam lagi lah guys. Dan ada juga yang cakap sebenarnya makanan yang dimakan oleh Gibran selama 6 hari dia dekat dalam tu sebenarnya bukanlah nasi, tapi dia makan ulat, siput yang mungkin hanya menampakkan seperti nasi dan ikan. Dan banyak lagi lah teori dan juga spekulasi tentang kehilangan si Gibran ni. Apa-apa pun, bagi aku Tuhan lebih mengetahui lah apa yang berlaku pada si Gibran ni sebenarnya. Dan yang paling penting, Gibran ni akhirnya selamat kembali ke pangkuan keluarga dia semula. Jadi guys, apa pendapat korang tentang kehilangan Gibran ni? Korang rasa Gibran ni memang hilang pergi ke alam gaib ke? Atau korang mungkin ada teori yang lebih accurate dengan kejadian Gibran ni tadi? Korang boleh tinggalkan pandangan dan juga cadangan korang di ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk terus menyokong channel ni dengan subscribe, like, share, dan jangan lupa untuk push notification bells supaya korang tak terlepas dengan video-video yang lebih menarik di masa yang akan datang. Aku Rizky, jumpa lagi.
stay smart.